بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita mengulang kaji sekitar 6 halaman yang telah pun kita baca ya pada bulan Ramadan ini, pada halaman 465 hingga 470 yang kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat mencongkil lebih lagi permata-permata daripada 6 halaman ini bersama dengan tetamu undangan kita. Kami alu-alukan Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya. Bersama kita pada hari ini yang akan pastinya ya perbincangan tentang surah Az-Zumar dan juga surah Ghafir akan ditemankan bacaan merdu daripada Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah ya. Puasa Okey. Baca tak ada air. Baca tak ada air. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita ingin sama-sama memulakan sesi kita dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kemudahan bagi kita, akhlak yang mulia dengan ilmu yang kita peroleh daripada sumber hidayah Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Kita ingin melihat kepada halaman 465 pada hari ini bagi tuan-tuan adik-adik yang berada bersama pada hari Sabtu ini untuk mengikuti pada ayat yang ke-61. Dalam surah Az-Zumar Allah menceritakan tentang mereka yang takbur, yang kufur itu, apa balasannya bagi mereka yang bertakwa. Allah nyatakan pada ayat 61 dengan satu ganjaran yang amat indah. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 61 dan kita lihat apakah yang dimaksudkan, apakah ganjaran bagi orang-orang bertakwa seperti tuan-tuan yang menunaikan, yang melaksanakan puasa dengan ibadah pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdullah, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Macam mana hari ini Ramadan kita? Mudah-mudahan terus bersemangat, semangat terus menyusun jadual-jadual kita. Moga-moga kali ini Ramadan yang terbaik bersama kita, insya-Allah. Kita nak baca sekarang ni permulaan ayat yang ke-61 di halaman yang ke-465. Mari kita gemakan seketika tengah hari kita, waktu kita ini dengan kita membaca Al-Quran. Kita nak baca ayat 61 sama-sama, insya-Allah. Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 61, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka. Dengan kemenangan mereka, mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Inilah yang dinyatakan Allah selamatkan kepada orang bertakwa bimafazatihim. Satu perkataan yang kita ingin sama-sama belajar bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Di sini Allah dah nyatakan Ustaz ya, Allah dah selamatkan orang bertakwa. Kira dah selamat ni, kira dah okeylah tu kan. Tapi Allah meletakkan bimafazatihim. Apa maksud di sebalik perkataan ini dan seterusnya? Tidak disentuh asu dan juga wala hum yahzanun. Biasanya la khaufun, tapi kat sini tak ada perkataan itu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan juga sila penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Hari ni dah juzuk berapa baca? Hari ni hari yang ke Insya-Allah. 7 ha. 7. Sepatutnya dah baca juzuk yang ke-7 hari ni. Alhamdulillah. Berbalik kita pada soalan tu, kalau kita tengok ayat ni sebelum-sebelum dia cerita sifat-sifat orang yang bertakwa dan janji Allah pada mereka, dan Allah Ta'ala sebut juga bagaimana nasib orang yang kafir menentang Allah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala wa yunajjillahu alladhina taqaw. Antara perkara kita kena perhati, Allah Ta'ala selamatkan. Kenapa selamat? Selamat sebab neraka ni bukan tempat yang kita boleh jamin kita tak akan ke neraka. Dan kalau kita baca ayat-ayat lain, antara ciri ahli syurga, dia rasa tak selamat daripada neraka. Jadi di sini Allah Ta'ala macam beri jaminan dia yang akan selamatkan orang yang bertakwa kepada Allah, maksud orang yang jaga apa yang diperintahkan Allah. Lepas tu dia kata bimafazatihim, mafazah, kata perkataan faza, yafuzu, mafazah, maksudnya contoh kalau kita masuk bertanding tempat pertama dimenangi oleh, kata al-faiz al-ul, al-faizul awwal, dia kata pemenang. Jadi seolah-olah yang Allah Ta'ala nak gambar kepada kita, hidup di dunia ni sebuah pertandingan. Pertandingan yang mana besok kita akan sampai ke akhirat, kita akan dapat ganjaran di sebalik kemenangan tu. Dan untuk mencapai kemenangan, macam contoh bertanding di dunia lah, dia kena comply lah dengan beberapa syarat. Contohnya nak kena speed betul, jawapan yang tepat dan sebagainya. Dan untuk kita kata supaya kita dapat kejayaan itu, kita kena comply dengan apa yang telah diberikan oleh, kita kata, jurulatih itu umpamanya, dan apa yang diberikan oleh Allah. Allah kata buat tu buat ni, kamu akan dapat kejayaan. Lepas tu dia kata at-taqaw tu, orang Allah Ta'ala selamat orang yang bertakwa dengan kejayaan ataupun kemenangan mereka. Dan kemenangan ataupun kejayaan sebenar ni kita kena ingat adalah bebas pada api neraka. Sebab tu kita duk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, last sekali, wa qina adzabannar. Lepas tu di hujung tu Allah kata mereka ni la yamassuhum musuh, bukan setakat berjaya. Kadang-kadang berjaya tu bersifat sementara. Ataupun duduk situ, okey duduk sini kerana kejayaan awak, mungkin seminggu ditarik balik, habis. Tetapi cerita di akhirat ni, mereka bebas, berjaya, selamat daripada neraka dan tidak akan disentuh sedikit pun oleh asuk, keburukan yang kita kata neraka. Maksudnya benda tu kekal, dan bila benda kekal, ia satu kegembiraan dah kepada orang yang beriman. Kata Allah kata walahum yahzanun, mereka tidak bersedih. Dia setahu saya faham saya perkataan bersedih ni, sedih benda yang dah lepas. Dah lepas. Takut benda yang akan datang. Jadi kenapa di sini tak dikatakan mereka tak takut dan tak bersedih? Sebab dah ada jaminan daripada awal. Allah kata aku selamatkan kamu dengan kejayaan kamu ini. Jadi mu tak payah hidup sedih. Apa yang kamu hadapi sekarang di depan ni suatu kejayaan yang sentiasa kekal ada, dan kamu tak perlu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan di dunia. Mungkin semasa di dunia adalah hajat-hajat dia tak tercapai. Sebab apa? Mungkin kerana dia nak jaga agama ni terbatas demi agama. Lalu Allah Ta'ala gantikan dengan mafazah, kemenangan, kejayaan hak lebih lagi. Jadi Allah kata hak lepas-lepas tu tak payah duduk sedih. Ini hari ni jauh lebih besar daripada apa yang kamu lupakan dahulu. Masya-Allah, itu adalah penerangan tentang ayat 61 ya, bagaimana janji daripada Allah Subhanahu taala itu menyebabkan kita dah tak bimbang dah kerana janji Allah untuk memberikan menyelamatkan kita daripada api neraka ini sendiri ya, diselamatkan dan kemudian diberikan kejayaan. Dan lebih daripada itu, jangan sedih apa-apa yang telah berlaku dahulu kala lah ya Ustaz ya. Ini yang disampaikan dalam Ramadan. Orang lain mungkin makan lagi ni kan, ada orang ambil macam-macam lagi projek jual makanan lah, tapi kita mengambil keputusan untuk mengikut kepada tata cara yang Allah tetapkan. Bagi setengah orang dia sedih sebulan tak boleh berniaga Ustaz kan, pasal itulah sumber pendapatan dia, tapi rupa-rupanya ada ganjaran ataupun
tawaran daripada Allah yang amat indah ini. Dan menarik Ustaz cakap tadi tu, bimafazatihim ini takkan ditarik balik Ustaz ya. Kadang-kadang orang dapat pingat kan, lepas tu sampai satu masa kena tarik balik. Oh, itu lagi mencabar Ustaz ya. Kita dah dapat hidup senang, Allah tarik itu ya, bila sihat Allah tarik tu dia lebih mencabar ya, berbanding dengan sebahagian orang yang dia sakit, Allah bagi dia sikit sahaja kesihatan, dia rasa oh ya Allah, syukur Allah berikan walaupun sedikit. Kita doa agar Allah memberikan kita Amin. Sebagaimana ayat 61 ini. Dan perkara ini dijelaskan lebih lanjut lagi ya di antara halaman akhir surah Az-Zumar, halaman 466. Kita nak baca daripada ayat 71 ya. Satu, kalau kita lihat istilah Zumar ini muncul pada ayat 71 dan 73. Kita baca dahulu ayat 71 ini untuk kita ambil pelajaran bagaimana kita nak pastikan kita bukan yang diberi ayat 71 ini, tetapi kalau boleh nak dapat ayat 73. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, ada yang sedih, ada yang gembira, macam-macam bulan Ramadan ni. Ada yang gembira sebab apa? Makanan yang tak pernah jumpa sebelum ni, inilah masanya. Dan dia dah buat list dah. Hari ni bazar mana, esok bazar, sebulan lengkap. Jadi kita harapkan nak juga ada list Quran lah. Juzuk berapa, nak tadabbur ayat mana, nak hafal, cuba Ramadan ni nak hafal surah apa. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-71 untuk sesi ulang kaji ini, muka surat 446. Ayat dia agak panjang. Jom kita baca ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-71 yang menceritakan, menggambarkan kepada kita peristiwa di hari akhirat nanti bila individu yang kufur kepada Allah Subhanahu taala itu istilahnya diseret ataupun digiring untuk menuju kepada neraka Jahannam zumara, dengan berombongan demi rombongan mengikut kepada kekufuran yang mereka laksanakan. Dan di dalam ayat ini juga sebelum mereka itu masuk ke sana itu ditekan ataupun di torture oleh khazanatuha dengan dua perkara, iaitu mereka bertanya, tidak datangkah utusan-utusan yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan dan juga mengingatkan kamu tentang hari ini, tentang hari kiamat. Jadi bila bercakap tentang gambaran ini Ustaz Abdullah, saya membayangkan ialah kalau ambil statistik orang di dunia ini, kita ada berapa bilion
ya, orang Islam 1.5 bilion, kita anggaplah mereka ni mencapai standard ayat 73 dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi yang 3.5 bilion tu Ustaz, ini tak cakap orang dulu tau, orang sekarang. Bila saya fikir-fikir tengok statistik, saya jalan ke airport, saya tengok ada orang daripada luar negara ni kan, saya rasakan bahawa macam mana mereka ni kan. Jadi macam mana bila khazanah Tuhan ini, penjaga neraka ini memang bertanya, apakah tidak diutuskan rasul, memang nabi sudah wafat, bagaimana mereka Ustaz? Sila. Okey, soalan mencabar ni, memang mencabar. Menurut sekali, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena ingat ayat ni kena faham dalam konteks turun dia dulu. Ya. Dan ayat ini sesuai untuk musyrikin Quraisy yang menentang Nabi. Betul. Itu kita kata pada tahap pertama untuk lebih adil lah. Ya. Kemudian soalan tu, zaman sekarang ni berapa bilion yang belum Islam. Jadi soalan dia, bagaimanakah nasib mereka? Jadi jawapan dia, saya duk fikir kita mungkin boleh gunakan term ataupun terma istilah ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni orang yang hidup pada zaman putusnya Nabi. Kalau baca surah Al-Maidah, Allah kata apa? Ala fatratin minar rusul. Dalam satu tempoh putus, tak ada Nabi. Cuma para ulama bila mentafsirkan ayat surah Al-Maidah tu, dia kata fatrah ni lebih kepada zaman antara Nabi Isa kepada zaman Nabi Muhammad. Bukan dia kata 600 kan 650 tahun. Dan mereka ini tidak akan diadab, tidak akan dihukum oleh Allah sebab digunakan kaedah. Ayat lain dalam surah Al-Isra ayat 15, Allah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan adab manusia sehingga diutus rasul. Kenapa nak menunjukkan keadilan Tuhan? Allah tak akan hukum sebelum diberi peringatan. Okey, cuma dalam perbincangan para ulama tafsir, ahli fatrah tu di refer kepada orang antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tapi sekarang macam mana? Jadi bila kita rujuk-rujuk, contoh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya ada rujukan dalam buku dia kata Madarijus Salikin, dia kata kufur ni, yang sebab kufur tu kena azab dua sebab. Satu yang pertama dia kata al-i'rab, tak peduli. Nampak dah tak peduli. Lalu dia dihukum oleh Allah Taala kerana dia tak peduli. Yang kedua dia kata al-inad. Inad ni macam menentang. Jadi dua sebab ini menyebabkan manusia ni dihukum, diazab oleh Allah. Jadi kalau kita kata orang-orang yang mungkin tak dapat maklumat mengenai Islam, usahakan nak berpaling, nak ingkar, mereka tak kenal pun Islam tu apa, kerana mungkin tak sampai maklumat ke sana. Dan saya suka ambil ni pandangan Imam Al-Ghazali, zaman beliau tu, zaman kita kata dia kata Konstantinopel ataupun Rom tu masih lagi berkuasa. Imam Ghazali kata apa? Dia kata kebanyakan Nasrani, Kristian di Rom dan juga di Turki, dia kata ni, mereka ni duduk di satu tempat, ceruk rantau yang tak sampai Islam kepada mereka. Mereka tak pernah dengar nama Nabi, tak pernah dengar Islam. Mungkin kerana penghubungan maklumat tak sampai. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata fahum ma'dzurun, mereka diberi excuse, diberi kelonggaran. Jadi mungkin boleh dikatakan mereka ini termasuk dalam kategori ahli fatrah. Kemudian yang kedua pula, kata Imam Al-Ghazali, ada juga kata Nasrani di Rom dengan Turki ni, yang mana mereka ni hidup berjiran dengan negara Islam. Mereka dengar nama Nabi dan mereka dengar sifat-sifat Nabi yang disebut dalam kitab mereka. Dan mereka seolah-olah dapat maklumat inilah nabinya, tetapi mereka tetap juga kufur. Mereka ini tidak ada peluang dimaafkan Allah, dan kita boleh pakai ayat. Dan kategori ketiga yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Dia kata dengar Nasrani yang dengar mengenai maklumat Rasulullah tapi tak dengar perincian sifat dia, inikah Nabi akhir zaman, dengar saja. Dan mereka pun dikategorikan, diharap masuk kategori pertama tadi. Jadi kesimpulan pertama yang dimaafkan. Jadi saya kira pandangan ini agak adil lah, agak adil. Walaupun sekarang ni kata maklumat dah tersebar jauh, tapi kita jangan terkejut, ada lagi orang yang usahakan nak kenal Islam, nak kenal Malaysia pun ada, tak kenal. Sebab kena cakap Thailand dan Singapura. Maksudnya terlalu, kita kata banyak kekosongan. Cuma saya suka lagi ambil sudut yang lebih adil. Ya. Kita buat apa untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Dan sebenarnya ini satu cabaran lah. Satu cabaran. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah pendapat-pendapat, dan yang pendapat yang akhir itu apa tugas kita Ustaz ya? Ya, untuk kita melayakkan ayat 73 itulah ya. Harapnya kita banyak amal-amal kita, tetapi harapnya amal kita mengajak orang dan juga kita ibadah itu akan melayakkan kita. Tak tahu Ustaz ya, kadang-kadang ada yang zumar solatnya bagus kan, ada rombongan kerana puasanya bagus, tetapi kerana kita juga committed menyampaikan. Macam mana tu Ustaz?
Itulah yang dalam Malaysia ni tak ada masalah dah bagi saya. Kita ada banyak. Lepas tu saya ada projek dakwah di Jepun. Dan bila kita pergi buat kerja dakwah di Jepun, beli kutip dana, buat bangunan, sampaikan dakwah, ada orang Malaysia yang skeptikal. Dia kata, buat apa duk sibuk pergi ke negara orang, negara kita banyak lagi tak ada sampaikan dakwah. Lalu saya jawab, okey, awak buat untuk negara kita, saya buat untuk negara orang. Sebab apa? Kalau boleh kita nak semua seluruh dunia dengar Islam, dan besok kita tak mahu orang Jepun marah kita. Sebab awak tak pergi berdakwah pada kami. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah satu motivasi juga kepada kita ya, bagi yang boleh Ustaz boleh cakap Jepun ke? Hai, okey, masya-Allah ya. Walaupun satu perkataan dua perkataan Jepun, tetapi kerana kita ingin mencontohi kepada para sahabat ya, kita ingin juga mengambil satu contoh yang dinyatakan pada surah seterusnya, iaitu surah Ghafir ya. Ada kisah yang menarik dan kita ingin membaca daripada surah Ghafir ini dahulu, iaitu daripada ayat yang ketiga, sebagai tanda kesungguhan kita ingin mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ketiga bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Arigatou gozaimasu. Betul. Terima kasih kan. Tanya subhanallah, dan juga bagi Al-Fadhil Ustaz Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sahabat Al-Quran, kita baca awal surah Ghafir, iaitu ayat yang ketiga di halaman yang ke-467. Jom kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat yang ketiga daripada surah yang ke-40 surah Ghafir. Allah menyatakan Allah ini pengampun kepada dosa dan menerima taubat. Apa beza mengampunkan dosa dan menerima taubat? Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tasbih dan tahmid di bibir sentiasa berai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang dapatkan yang original lah. Itu Mahir Mizi, bukan Mahir Zain. Subhanallah. Itu antara Ustaz ya, dan juga Ustaz Fazal, antara nasyid-nasyid yang selalu kita dengar menjelang Ramadan kan. Antaranya juga sebut ku mohon jangan pergi, antaranya dalam bait nasyid itu. Jadi inilah Ramadan ni, kita kata satu bulan kalau kita boleh guna pesta lah. Tapi banyak boleh pergi tu. Ada pesta jualan murah, ada pesta makanan, ada pesta kita kalau boleh nak pesta ibadah lah, pesta ngaji, pesta bangun malam. Betul. Kalau boleh lah, mudah-mudahan semangat insya-Allah. Betul Ustaz, ni untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang Ustaz baca sebelum kita berehat sebentar tadi, ayat yang ketiga, ada istilah ghafiriz dzamb wa qabilit taub ya. Allah yang mengampunkan dosa, menerima taubat, itu dalam terjemahan
terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari untuk menjelaskan apa beza dua perkara ini Ustaz ya. Terutama bulan Ramadan ini kita nak ambil kesempatan, jangan lepaskan peluang tawaran daripada Allah Subhanahu taala ini. Silakan Ustaz. Okey, sebelum tu ada hadis kan dalam Mustadrak Al-Hakim, tak salah saya Nabi Nabi naik mimbar, Nabi pun kata amin, amin, amin. Subhanallah. 3 benda amin. Satu daripadanya Jibril bagi tahu ke Nabi, celakalah orang yang habis Ramadan dosa tak diampunkan. Masya-Allah. Jadi ayat ni kita tengok dia kata apa beza dzanb, dosa dengan taub. Macam baju kotor. Baju kotor tu baju bersih dikotori dengan dzanb, dosa-dosa. Jadi nak bersih dia tu apa dia prosesnya? Taubat, cuci. Jadi ia adalah satu proses untuk menyucikan dosa. Lepas tu dalam proses untuk kita cuci dosa tu nak sampai pada tahap taubat, kemudian Allah Ta'ala terima taubat kita seperti ayat ni, dia ada proses dia. Istighfar, berhenti daripada dosa, istighfar, lepas tu kita yakin Allah boleh ampunkan dosa kita, kemudian kita berazam tak kembali kepada dosa itu. Bila kita cukup syarat itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima taubat. Cuma ayat ni bila kita baca tafsir ayat ni, cerita menarik kisah. Ada satu rombongan luar datang ke Madinah, jumpa dengan matu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Lepas tu bila Umar tengok dalam rombongan ni ada seorang yang selalu missing. Umar kata mana pergi dia ni? Lepas tu yang lain dalam kumpulan ni macam ngumpat sikit lah. Ditutup lah dia selalu buat dosa, katanya dia ada minum arak semua sekali. Lepas tu Umar bin Khattab kata apa? Ambilkan aku kertas, pen, tulis daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada si fulan nama tu. Lepas tu dia pun tulis ayat ni, Ghafirid dhanbi qabilit taubi sampai habis. Dia kata hantar surat ni kepada si fulan tu. Lepas surat tu sampai pada si fulan tu, dia tengok ayat ni, dia tengok surat Sayyidina Umar. Lepas tu dia menangis. Dia kata Allah baiknya Allah. Ghafirid dhanb, dia mengampunkan dosa-dosa. Dia terima taubat aku. Syadidul iqab, dia sangat keras adabnya, tetapi ditaul banyak rahmat dia. Lepas tu dia menangis, dia tu berhenti daripada melakukan dosa. Dan maklumat itu disampaikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Macam ni caranya lain kali kalau kamu tengok saudara-saudara sahabat kamu yang melakukan dosa. Masya-Allah. Dia kata kamu kena bantu dia kembali kepada Allah. Jangan jadi, dia kata a'wan lisyaitan, jangan jadi penolong kepada setan. Masya-Allah. Ya, jadi itu Motivasi. pelajaran besar ni Ustaz ya. Ya, jangan jadi awan, jangan jadi penolong syaitan ya. Luar bulan Ramadan, malah di bulan Ramadan juga Ustaz ya, ada juga perkara yang perlu kita upgrade. Contoh daripada Sayyidina Umar itu ya, amat indah kisah ini, dan moga-moga kita sentiasa mengejar kepada keampunan dosa-dosa dan Allah terima taubat kita pada apa sahaja ya yang boleh kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik dalam ayat ini Ustaz ya, bila memulakan surah Ghafir ini, ayat yang ke-6 ya, Allah bercakap tentang ashabun nar ya, tentang ashabun nar, tentang ahli neraka. Tetapi selepas itu dia cerita pasal alladzina yahmilunal arsh ya. Nampak gayanya biasanya kalau kita baca ayat Al-Quran, selepas ayat itu bila alladzina itu menjelaskan yang belakangnya, tapi yang ini lain macam dia punya sambungannya dia. Apa kefahamannya dan apa adab ketika kita membaca ayat ini, silakan. Okey, terima kasih. Dia dalam tajwid ni ada banyak bab-bab. Antara bab yang tinggi yang kalau kita belajar dipanggil waqaf ibtida'. Dan ada rupanya wakaf, ada wakaf yang qabih. Ibtida' pun ada juga ibtida' yang qabih. Dan di sini antara satu contoh yang kita tak boleh wasal, sambung. Sebab biasanya kalau kita baca yang ada alladzina, dia kata isi mausum, dia jelaskan hak sebelum. Allah kata dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kita pun nak tahu siapa yang bertakwa ni. Oh alladzina. Jadi kita pun biasa sambung kan. Nafas panjang kan? Nafas panjang. Ramadan. Macam ustaz. Jadi di sini antara tempat yang ulama tajwid kata haram sambung. Masya-Allah. Haram sambung sebab kalau kita sambung seolah kita kata alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzin. Kita kata orang kafir penghuni neraka itulah malaikat yang mengikut arasy. Jadi maknanya canggung. Betul. Dan kalau kita buka buku tajuk yang agak tinggi macam Hidayatul Qari dan sebagainya, disenaraikan tak silap ada 7 tempat. 7 tempat isim mausul yang kita tak boleh wasal. Macam ashabun naril ladzina. Kalau kita wasal dia boleh wasak maknanya. Ada 7 tempat. Satu lagi kat mana dalam surah Al-Baqarah kan? Betul. Al-Baqarah ayat berapa? 145 146 kan. 145 146. Dua tu walaupun dimulakan alladzina, dia tak ada sambung sebab sebelum itu cerita ekstrim yang negatif, kemudian selepas itu ekstrim positif. Jadi kita sambung, maknanya boleh wasak.
InsyaAllah ya, itu keperluan ilmu Ustaz ya. InsyaAllah. Yang ini kita belum cover lagi Ustaz ya, dalam Quran Time. Jadi alhamdulillah ada kehadiran Ustaz Abdullah Bukhari untuk menjelaskan ya tambahan kepada cara bacaan kita, dan sudah tentunya bagi imam seperti Ustaz Tarmizi sudah maklumlah kan tentang perkara ni bila dah sampai juz yang ke-24, hari 24 Ustaz. Betul. Kan bila baca ni bagi makmum kalau ada yang rasa sambunglah Ustaz, sambung kan, dapatlah peluang, kita dah ada jawapan pada hari ini. Kita berganjak kepada halaman 468 ya. Kita sama-sama bila dalam surah Ghafir ini cerita pasal bagi orang beriman, bagi orang yang kufur, salah satunya di-highlightkan pada ayat yang ke-11 tentang dua mati dan juga dua hidup. Dua mati dua hidup pada ayat yang ke-11. Kita baca dahulu untuk kita mendapat pencerahan apa maksud di sebalik dua mati dua hidup ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdullah. Suka pasal sambung-sambung tadi, pasal Ramadan ni ramai berakhir sambung, terutamanya Fatihah. Dia suka-suka sambung tapi kaedah tak tepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Disambung juga dia satu nafas juga, senapah dia kata. Tapi dia matikan huruf, dia tak sambung. Kan dia boleh nak sambung, harus boleh sambung kalau ada nafas panjang. Boleh kalau ikut kaedah kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sama Ustaz. Contoh kan. Jadi betul, belum pergi lagi yang Ustaz sebut tadi, yang berkaitan dengan kaedah tajwid dan makna sebagainya tu. Jadi Fatihah tu kena hati-hati, walau kita nak cepat macam mana sekalipun kena hati-hati. Nak sambung boleh tapi hidupkan baris akhir dia tu. Jangan dia kata boleh senapah, boleh hamba boleh senapah tapi tak, dia gugurkan baris tu. Lagipun dia tak menepati sunnah lah. Tak menepati sunnah. Sebab Nabi wakaf. Betul. Ayatan-ayatan kan, mana ayat demi ayat. Jadi kena hati-hati. Itu sedikitlah supaya kita beringat insya-Allah taala. Kita baca sekarang ni ayat yang ke-13 ayat yang ke-11. Baik, kita nak baca ayat yang ke-11. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama di halaman yang ke-468. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaytana ithnataini fa'tarafna bidhunubina فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-11, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dialog di dalam neraka, bila mana mereka yang masuk ke neraka ni benci diri sendiri Ustaz ya. Tapi Allah kata Allah benci lagi kamu berbanding dengan kebencian kamu pada diri sendiri ketika tidak beriman. Dan disambung dengan ayat yang ke-11 ini, kami ni dah mati 2 kali, dah hidup 2 kali. Apa maksud di sebalik ayat ini Ustaz? Sampai lepas tu dia minta boleh tak kami nak keluar? Sila Ustaz. Okey, kalau perhati ayat yang ke-10 tu, dia kata Allah kata lamaqatullah, kebencian Allah kepada kamu, tapi Allah tak benci hamba dia. Allah benci perangai hamba dia. Ini nak cerita Allah Taala ni Tuhan yang sangat pemurah. Kemudian ni cerita ahli neraka akan mengiktiraf. Maksudnya semasa di dunia kadang-kadang dia dengar tapi tak nak dengar, tak nak faham, tak nak ambil iktibar. Tapi bila sampai ke sana baru sedar, oh rupanya macam contohlah kita kata anak kita hak muda degil dengan kita yang dah berusia. Kita bagi tahu dah jangan buat tu, jangan buat ni, dia degil. Akhirnya kena seperti apa yang kita tegur. Dia pun temenung, dia kata betul lah ayah cakap. Tapi nasib sudah menjadi bubur. Faham tak? Ini samalah. Mereka dah sampai ke sana, dia pun mengaku. Dia kata, oh, qalu, ahli neraka berkata, Rabbana Tuhan kami, kamu telah matikan kami 2 kali. Mati pertama sebelum kita lahir ke dunia. Itu sebab selepas Allah Ta'ala cipta Adam, Nabi Adam AS, Allah Ta'ala tarik semua roh, letak di satu alam, dia panggil alam roh.
Kemudian di situ manusia mengaku ketuhanan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan pada masa itu roh-roh ni berkumpul dan mereka tidak ada nyawa di dalam kehidupan dunia sebab belum ditiup roh. Jadi itu kematian pertama. Kemudian bila lahir ke dunia, contoh saya 28 Jun tahun rahsia. 28 Jun je 28 Jun. Saya lahir itu kita kata hidup yang pertama. Jadi dah ada mati pertama, hidup pertama. Kemudian kita teruskan kehidupan, lalu kita meninggal dunia, itu mati yang kedua. Dan akhirat besok bila kita dihidupkan kembali dengan kehidupan yang kekal sama ada dalam syurga insya-Allah. Amin. Dengan berkat Ramadan ni ataupun dalam neraka wal iyad billah. Itu kita kata kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal. Jadi proses ini semasa di dunia, orang kafir ni dia dengar dah tapi dia tak percaya. Sebab dia tak tengok. Sekali bila berlaku, sebab tu ayat tu kata fa'tarafna, kami mengaku dah dosa-dosa kami. Boleh tak kami keluar pada neraka? Sekarang nak buat apin rayuan seperti itu. Tetapi kita masa tempohnya dah habis. Dah habis. Ya, jadi itu adalah penerangan tentang dua kematian dan juga dua kehidupan. Maksudnya Allah dah bagi peluang Ustaz ya. Peluang kita dah diinstalkan dengan fitrah pada kematian pertama itu. Untuk kita mati yang kedua ni sepatutnya kita jangan lagi lari daripada fitrah kita. Dan bila Allah bekalkan dengan Rasul, dengan Al-Quran, ini sebenarnya peluang kita jangan abaikan. Dan sekali lagi lah, bila Ustaz beritahu tadi kan dalam surah Az-Zumar di akhir itu, kalau kita tengok kepada rakan-rakan ke orang di dunia ini yang masih lagi belum dapat, berbanding dengan kita kata mereka ni fatrah ke tidak fatrah, kitalah yang menunaikan tanggungjawab itu agar kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kita dapat menjadi zumar, rombongan yang ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berganjak kepada halaman yang ke-469. Ya, halaman yang kelima kita ulang kaji. Kita nak beri perhatian kepada ayat yang ke-19 kerana ayat ini pendek ya, tetapi apakah yang perlu kita beri perhatian selepas Allah menyatakan pada ayat 18 berkaitan dengan orang-orang di neraka Ustaz ya, dia sampai tak terucap ya, istilahnya idzil qulubul ladail hanajiri kadhimin. Dia susah sikit. Macam mana Ustaz baca tu? Ya betul. Dia ada ladail, ada ke depan. Betul, ladail hana. Okay. Ladal hana, sorry, ladal hana terus. Ya tu tak berfungsi ya. Ladal hana. Ladal hana ya. Jadi ladal hana najri kadhimin, tak tercakap, terucap. Dan Allah memberikan penekanan pada ayat 19. Kita baca ayat 19 terlebih dahulu, melihat apa maksud di sebalik mata dan juga hati. Masya-Allah. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdullah. Ayat yang ke-19 yang kita nak baca, apa tadi, mata Ustaz Faz ya, dan juga hati ya. Khainatul a'yun. Bulan puasa ni ya. Sangat mencabar ni. Kena jadi nak baca takut serum. Subhanallah. Bahaya sungoti Ustaz Faz. Ya, sungoti ya. Sungoti, bahaya sungoti. Baru belajar lah. Baru belajar. Okey, baik. Sama-sama kita baca ibu ayah sekalian ayat yang ke-19 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-19, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah menceritakan perkara ini Ustaz ya, selepas bercakap tentang tidak bermanfaat ya kawan yang zalim ya, walaupun kawan yang hamim yang amat rapat dan juga tak mampu memberi pertolongan syafaat itu, dibawakan ayat yang pendek pada ayat 19 ini. Apa maksud khainatal a'yun dan juga tuhfis sudur itu sendiri yang perlu kita fahami terutama bulan Ramadan ini agar lebih lagi kita menghargai perkara ini. Waktu kena puasa lidah, puasa telinga dan puasa mata. Sebab mata ni tak kena cara, mata Nabi kata boleh melakukan zina dengan melihat benda-benda tak elok. Cuma ayat ni Allah tak sebut ya'lam. Kalau belajar bahasa Arab, ya'lam ni kata mengetahui fi'il mudhari, ongoing. Kalau terjemah mudah, Allah sentiasa tahu. Dan Allah Taala Maha mengetahui, tahu semua. Jiling sikit pun tahu, dan Allah Taala sentiasa tahu. Tahu apa dia kata? Khainatul a'yun, mata yang khianat. Boleh baca tafsir ni.
Dia kata mata yang khianat ni macam Abdullah bin Abbas, dia kata contohnya kita didatangi oleh tetamu di rumah kita. Datang pula perempuan yang cantik. Masa kita duduk, orang lain leka, yang perempuan leka kita pun jeling tengok dia. Lepas tu bila orang terpasang kita pusing kelait. Macam elak-elak macam tu lah. Itu masuk khainatul a'yun, mata yang jahat. Sepatutnya mata ni kalau baca surah An-Nur ayat 30, Allah kata yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Jaga sebahagian pandangan mata, ada hak boleh tengok, ada hak tak boleh tengok. Jadi khainatul a'yun ni mata jahat yang menjeling ketika ada peluang. Lepas bila tengok lagi ada pergi kepada next level. Kalau boleh tengok aurat dia bagus. Dia bawa ke situ. Lepas tu kemudian wa ma tukhfi sudur, apa ada di dalam dada. Saya nak kongsi sebuah hadis. Hadis Nabi sebut, Nabi kata la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu khainatul a'yun. Tak boleh bagi seorang nabi mempunyai mata yang khianat. Cerita dia, semasa pembukaan kota Mekah, Nabi dah buat declaration pada para sahabat. Nabi kata nama-nama sekian ni jumpa jangan tunggu terus bunuh, sebab mereka sangat teruk memusuhi Islam. Dan antara seorang Nabi namakan mereka, nama dia Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ni kena pula dia ni adik-beradik susuan dengan Uthman bin Affan. Adik-beradik susuan. Bila Nabi masuk, dia lari, dia menyorok di rumah Uthman bin Affan. Dia tahu Uthman istimewa pada Nabi. Lepas 2-3 hari Nabi duduk di Mekah, dia keluar ikut Uthman pergi jumpa dengan Nabi, minta Nabi maafkan dia. Dan Nabi marah sungguh ke dia sebab apa? Tak silap dia ni masa pernah Muslim, hijrah ke Madinah. Nabi lantik sebagai penulis wahyu, tapi dia penulis wahyu. Lepas tu dia tipu. Dia tipu, lepas tu dia kata Muhammad suruh tulis lain, aku tulis lain. Lepas tu dia murtad balik ke Mekah. Lepas tu hari tu dia duduk depan Nabi, dia merayu sampai 3 kali. Dia kata Rasulullah, timulah bai'ah aku, timulah bai'ah aku. Nabi senyap, Nabi tak kata apa. Nabi pandang ke lain. Akhirnya selepas kali ketiga barulah Nabi terima. Lepas Nabi terima dia, lepas tu Nabi macam bunguklah. Nabi kata tak ada ke orang yang cerdik dalam kalangan kamu tadi, bila aku dah tak bagi jawapan sampai 3 kali, masa aku tak mau terima dah dia. Lepas tu sahabat berkata, Rasulullah, patut kenapa kamu tak kias dengan mata? Buat gitu kan? Lepas tu Nabi kata tak boleh. Haram bagi seorang Nabi mempunyai mata yang khianat. Ni kalau kita nak kait dengan ayat ni lah. Antara satu contoh khainatul a'yun, maksudnya mata yang khianat. Contoh kita senyum tapi isyarat mata kita macam nak memudaratkan orang tu. Dia ini tahap tinggi ni. Dia mata tu untuk benda maknanya nak hukum orang, untuk tak boleh juga bagi para nabi. Patut dalam mata, contoh baca surah Mutaffifin, antara satu hinaan menggunakan mata yang yataghamazun. Al-ghamzu. Wa idza ra'ahum macam mana? Kata yataghamazun macam pandang, ejek orang dengan mata. Kita tengok orang, kita nak sakitkan hati orang kita pun. Jadi ataupun isyarat mata, ejek menggunakan isyarat mata. Dan itulah yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy di Mekah. Lalu je orang beriman dia bang mengejek. Jadi kita pun sakit hati macam anak kita lah. Kita letter dia bang. Kita buat budak ni. Subhanallah. Jadi itu pelajaran. Itu contoh khainatul a'yun, banyak sudut. Masya-Allah. Jadi itu adalah pelajaran penting kita pada halaman 469 ini. Sebenarnya banyak perkara Ustaz yang perlu diberi perhatian, tak boleh dibiasa-biasakan di pejabat ke, di rumah ke, pada adik-adik dan bagi ayah-ayah pun, mak ke pun sama jugalah amalan ini yang kita kena jaga betul-betul. Puasa kita menahan diri daripada makan minum, perkara membatalkan puasa, tetapi perkara-perkara yang ini memang sesuatu yang perlu diberi perhatian lah Ustaz pada bulan Ramadan dan menjadi tarbiyah keluar daripada bulan membina takwa ini, insya-Allah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kepada kita semua agar dapat benar-benar menghargai dan juga berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan insya-Allah kita akan menyambung lagi halaman seterusnya pada hari esok. Kita berdoa di akhir ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika waghfirna
ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زرنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah merahmati dan mengabulkan ya doa kita sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Bukhari ya, kita sempat mendalami 5 halaman sebentar tadi. Moga-moga permata yang kita ambil ini kita dapat sebarkan dan dijemput pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa sebenarnya sumbangan tuan-tuan pada Ramadan ini harapnya Allah terima, kita dapat manfaatkan untuk menyebarkan lagi ya, membuat kempen Al-Quran sempena bulan penurunan Al-Quran pada Ramadan 1400 tahun yang lepas. Kita doakan, kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.